Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya penjelasan ke atas buku Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Alhamdulillah kita sudah pun sampai ke zikir yang kelima, iaitu membaca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini ialah ayat nombor 255 daripada surah Al-Baqarah. Tentang Ayatul Kursi ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, di mana baginda bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta." Bermaksud, sesiapa yang membaca Ayatul Kursi setiap penghujung solat fardu, tidak ada yang menghalanginya daripada masuk syurga melainkan kematiannya. Berarti apabila dia sudah meninggal dunia, amalan dia lazim membaca Ayatul Kursi itu akan memudahkan, mempercepatkan perjalanannya untuk memasuki syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan sekian-sekian amalan ialah syurga, sekian-sekian amalan ialah syurga, hadis-hadis tersebut bermaksud menerangkan bahawa amalan itu akan mempercepatkan, akan mempermudahkan perjalanan kita ke syurga. Tidaklah bererti kalau kita buat amalan itu sahaja, kemudian kita meninggalkan, mengabaikan amalan-amalan wajib yang lain, atau kita melakukan perkara-perkara lain yang dilarang, dia dapat masuk syurga juga, ya. Sebagai contoh, kalau kita tengok hadis yang dibacakan tadi, sesiapa membaca Ayatul Kursi setiap penghujung solat fardu, berarti orang itu melaksanakan solat fardu, bagus. Tetapi katakan orang yang sama tu, dia tak bayar zakat. Sebab sekarang ni, tahun 2023, masih lagi ada di kalangan umat Islam yang berpandangan atau macam mana entah boleh salah faham bahawa zakat dalam Islam, sebab rukun Islam 5 perkara, yang dimasukkan dengan zakat tu ialah zakat fitrah tu saja. Jadi dia memang bayar zakat fitrah setiap Ramadan sebelum Hari Raya, tetapi zakat simpanan, zakat harta, zakat saham, zakat kripto, zakat gaji, apa semua dia tak bayar. Okey. Jadi bila kita nampak hadis-hadis macam ni, kita kena faham bahawa kita tetap perlu melaksanakan dasar-dasar Islam, tetap perlu melaksanakan rukun Islam, rukun iman, tetap perlu mentauhidkan Allah, menjauhi syirik dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Maka amalan-amalan seperti ini akan memudahkan, mempercepatkan kita ke syurga. Tidaklah hadis ataupun hadis-hadis umpama ini bermaksud kalau kita buat ini saja, maknanya seseorang tu dia solat fardu sahaja, baca Ayatul Kursi saja, dia akan terus masuk syurga. Padahal mungkin puasa Ramadan dia tak buat, padahal mungkin zakat dia tak bayar kecuali zakat fitrah saja, ya. Baik. Okey, jadi hadis ini menerangkan tentang anjuran berzikir selepas solat dengan membaca Ayatul Kursi, dan juga menerangkan keutamaan membaca Ayatul Kursi selepas solat-solat fardu, ya. Jadi ayuh kita menjadikan satu amalan, macam mana saya sebut sekalipun, ayuh kita melazimkan diri untuk membaca Ayatul Kursi sebagai zikir selepas setiap solat fardu. Pada kesempatan ini ingin saya ambil peluang untuk menerangkan ataupun berkongsi beberapa hadis lain yang menerangkan keutamaan Ayatul Kursi, supaya moga-moga sesiapa yang jarang-jarang membacanya lazim membacanya, siapa yang belum hafal dapat menghafalnya, ya. Dan saya akan bacakan daripada hadis-hadis yang sahih atau hasan daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yang asalnya disusun oleh Imam Al-Munziri dan kemudian disemak dan dipilih ataupun disusun hadis-hadis yang sahih dan hasan sahaja daripadanya. Menyebut tentang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surah tertentu, ayat tertentu, ingin saya beri peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk semak hadis-hadis yang sebelum ini lazim disampaikan, lazim diamalkan untuk keutamaan surah-surah tertentu. Kerana banyak ataupun kebanyakan daripada hadis-hadis tersebut darjatnya adalah dhaif ataupun lebih lemah daripada itu. Sebagai contoh, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin.
Setahu saya tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, tetapi yang ada ialah dhaif dan yang lebih rendah lagi. Di sini para pencinta bid'ah akan berhujah. Jumhur para ulama berkata boleh beramal dengan hadis dhaif atas tujuan menerangkan keutamaan sesuatu amal, atas tujuan menganjurkan, memotivasikan orang beramal. Cuma saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir. Betul para ulama ada kata begitu, tapi cuba fikir dari sudut lain. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita, menurunkan kepada kita kitab Al-Quran yang ada 114 buah surah. Semua surah adalah bagus. Kalau kita nak mengkhususkan, mengistimewakan, if we want to single out a certain surah from 114 surah, Allah telah mengurniakan kita 114 surah, lalu kita ingin mengutamakan, mengkhususkan, mengistimewakan salah satu surah ataupun beberapa surah tertentu, sudah tentu kita perlukan hadis yang sahih. Sebab 114 surah semuanya bagus, tapi you nak kata yang ini lagi bagus, you nak kata yang ini lagi bagus, you kena bagi dalil yang sahih. Tak cukup sekadar hadis yang dhaif saja. Demikian juga Allah SWT menurunkan kepada kita Al-Quran yang mengandungi 6,000 lebih buah ayat. Kalau kita nak kata ayat tertentu yang bagus, ayat tertentu yang istimewa, mesti ada dalil. Sebab semua ayat Allah bagus, semua ayat Allah penuh dengan barakah, semua ayat Allah ialah kalamullah. Jadi kita nak single out sesuatu ayat, kita perlu ada dalil sahih. Tak cukup dengan dalil dhaif saja. Jadi meskipun saya kata betul, jumhur ulama berkata boleh beramal dengan hadis dhaif, tetapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, kita berfikir lagi. Macam yang saya sebut tadi kan, Allah bagi 114 surah, semuanya bagus, tapi kita nak kata surah ni lagi bagus, kena bagi dalil. Allah bagi kita, turunkan kepada kita 6,000 lebih buah ayat. Kita nak kata ayat ni paling bagus, ataupun ayat ini ada keistimewaan, ayat ini ada kemujaraban, ayat ini ada keistimewaan, ayat lain tak ada istimewa ke? Jadi kalau nak single out ayat tersebut, kita nak khususkan, istimewakan ayat tersebut, mesti ada dalil yang sahih kan? Tak boleh ada dalil yang dhaif ataupun yang lebih lemah, lebih rendah daripadanya. Okey, jadi tentang, kalau kita rujuk pada hadis-hadis yang sahih, surah yang paling utama, surah yang paling istimewa ialah surah Al-Fatihah. Dan saya Alhamdulillah memiliki sebuah video khas tentangnya, yang dalamnya saya ada menerangkan tentang keutamaan, hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surah Al-Fatihah dan juga tafsiran ringkas surah Al-Fatihah itu sendiri. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Alright. Sedikit catatan tambahan, meskipun surah Al-Fatihah ni surah yang terbaik, Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan, baik dalam hadis yang sahih, hasan maupun dhaif, memulakan sesuatu majlis dengan Al-Fatihah seperti mana yang lazim di kalangan masyarakat kita. Al-Fatihah juga tidak menjadi salah satu daripada zikir yang baginda anjurkan atau yang baginda amalkan selepas solat-solat fardu. Baginda juga kalau ada apa-apa event, sama ada nak pergi perang ke, ada majlis perkahwinan ke apa ke, tidak membaca surah Al-Fatihah. Demikian juga apabila mendengar berita kematian, baginda tidak sebut Al-Fatihah, kurungan baca penuh. Tak ada ya, itu amalan kita. Jadi meskipun surah Al-Fatihah itu surah yang terbaik daripada 114 surah dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca. Nak baca banyak kali pun tak apa, boleh. Tetapi mengkhususkan Al-Fatihah tu sebagai salah satu zikir selepas solat fardu, no. Mengkhususkan Al-Fatihah itu sebagai salah satu bacaan permulaan majlis, no. Okey, itu tidak selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terbaik, tadi tu surah yang terbaik. Adapun ayat yang terbaik, ada sebuah hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan bertanya, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'zamu? Apakah kamu tahu ayat yang paling agung, azim ya, paling agung dari kitabullah yang kamu telah hafal? Okey, Abu Munzir ni gelaran kepada Ubay bin Ka'ab lah. Dan Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang menghafal Quran dan pandai serta sedap bacaan Qurannya. Kalau kita ingat apabila zaman
pemerintahan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila beliau menghimpunkan semua orang untuk melaksanakan solat tarawih secara berjemaah, satu jemaah satu imam. Yang dilantik menjadi imam ialah Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat manakah yang paling agung? Maka Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda bertanya lagi, wahai Abu Munzir, apakah kamu tahu ayat yang manakah yang paling agung daripada kitabullah yang kamu hafal? Soalan yang sama tadi kan. Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay. Kemudian Ubay menerangkan bahawa Rasulullah SAW menepuk dadaku, menebuk dadaku dan bersabda, demi Allah, mudah-mudahan ilmu membahagiakanmu, wahai Abul Munzir. Termasuk sunnah Nabi SAW ialah menepuk secara perlahan di bahagian dada. Memang ada hadis-hadis lain bahawa baginda melakukan sedemikian. Dan Rasulullah memuji Ubay dengan berkata, mudah-mudahan ilmu membahagiakanmu, wahai Abu Munzir. Jadi hadis yang sahih ini menerangkan tentang ayat yang paling utama, ayat yang paling istimewa daripada Al-Quran, daripada 6,000 ayat itu, ialah ayatul kursi. Jadi sebab tu saya ingin kongsikan supaya kita lazim mengamalkannya. Bagi yang belum menghafal, ayuh kita menghafalnya. Baik, hadis yang lain pula yang ingin saya kongsikan ialah sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang agak panjang, saya bacakan ya. Di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepadaku menjaga zakat Ramadan, which is zakat fitrah. Maka ada seorang yang datang menumpahkan makanan dan mengambilnya. Macam dalam guni ke apa, dia sengaja tumpahkan lalu dia mengambilnya. Setelah berjaya menangkapnya, Abu Hurairah berjaya menangkap orang tu, aku berkata, demi Allah, aku akan utarakan perbuatan kamu ini kepada Rasulullah. Namun dia, yang ini pencuri itu, berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan memerlukan. Aku memiliki keluarga dan aku sangat memerlukan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkan orang itu pergi. Pada esok paginya, Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadu bahawa dia dalam keadaan amat memerlukan dan juga mempunyai keluarga. Oleh itu aku kasihan kepadanya dan aku melepaskannya. Nabi bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Abu Hurairah melanjutkan, aku tahu bahawa dia akan kembali lagi sebagaimana yang Rasulullah katakan. Ingat ya, Abu Hurairah tak cerita pun tentang ada pencuri datang, ada orang datang untuk curi tu. Tapi Rasulullah SAW sudah pun mengetahui tentangnya. Baik, kita sambung. Pada malam berikutnya aku mengawasi, ternyata dia datang balik, menumpahkan makanan dan mengambilnya. Setelah berjaya menangkapnya, aku berkata, demi Allah, aku akan mengutarakan perbuatan kamu ini kepada Rasulullah. Namun dia kata, biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan memerlukan. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali selepas ini. Abu Hurairah berkata, aku berasa kasihan kepadanya, lalu melepaskannya. Pada esok pagi, Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Sekali lagi ya, Nabi tahu. Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahawa dia dalam keadaan amat memerlukan dan juga mempunyai keluarga. Oleh itu, aku kasihan kepadanya dan aku melepaskannya. Nabi bersabda, dia telah berdusta dan dia akan kembali lagi. Pada malam ketiga, aku terus mengawasi. Abu Hurairah melanjutkan, dia datang, menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Setelah berjaya menangkapnya, aku mengatakan, aku akan mengutarakan perbuatan kamu ini kepada Rasulullah. Ini sudah kali ketiga engkau katakan tidak akan kembali, namun masih kembali. Dia berkata, biarkanlah aku akan mengajar kamu satu kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu.
Aku, yakni Abu Hurairah berkata, apakah itu? Lelaki yang pencuri itu, dia menjawab, apabila engkau hendak tidur di katilmu, bacalah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga engkau selesai ayat tersebut. Ini kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Okey, aku, Abu Hurairah kata, aku melepaskannya dan pada esok pagi Rasulullah SAW bertanya padaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Sekali lagi Rasulullah tahu. Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, dia mendakwa bahawa dia akan mengajarku satu kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat untukmu, lalu aku melepaskannya. Rasulullah bertanya, apakah itu? Dia berkata kepadaku, apabila engkau hendak tidur di katilmu, bacalah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga engkau selesaikan ayat tersebut. Ini kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga ke waktu pagi. Sementara adalah kami amat bersemangat bagi melakukan apa-apa amal kebaikan sehingga merasa gembiralah apabila menerima pengajaran ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun di kala itu dia berkata benar. Kan sebelum ni dah kena tangkap kan. Dia kata dia nak bawa bagi makanan ahli keluarga apa semua, yang itu semua dusta. Tapi kali ini dia berkata benar. Namun asalnya dia memang pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Aku, yakni Abu Hurairah menjawab, tidak. Rasulullah menjawab ataupun menjelaskan, itu adalah syaitan. Alright? Jadi syaitan yang datang berpura-pura menjelma menjadi manusia, mencuri makanan zakat fitrah tersebut. Bukanlah syaitan tu nak makan, tapi sengaja untuk menimbulkan fitnah ke apa ke. Tapi bila dapat ditangkap, sebab syaitan ini apabila dia menjelma ke dalam makhluk lain, itulah dia dalam keadaannya yang lemah. Saya ada menjelaskannya dalam buku saya Sunnah Nabi dalam menangani gangguan makhluk gaib, ya. Apabila dia menjelma, itu adalah keadaannya yang lemah sehingga seseorang itu mampu menangkapnya. Okey, tetapi kita dilarang tangkap dan simpan. Kita boleh tangkap, cakap kepada dia jangan buat lagi, kemudian lepaskan, kerana menangkap jin itu hanya untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Lalu pada kali ketiga dia ditangkap, dia mengajar. Tengok ya, syaitan pun dia ajar apa yang ada dalam Quran tau. Yang ini membaca ayatul kursi. Tok Syekh yang Tok Wali, Tok Guru sekarang ni, dia orang kononnya bila mimpi ke apa ke, dia orang boleh ajar yang lain daripada Al-Quran, lain daripada hadis. Nampak tak dia orang tu punya lagi hebat daripada syaitan. Syaitan ni bila dah kena tangkap, dia nak lepaskan diri, dia ajar. Apa yang dia ajar? Apabila engkau hendak tidur di katilmu, baca. Dia bukan ajar lafaz zikir sendiri-sendiri, dia bukan ajar lafaz selawat sendiri-sendiri, tapi dia ajar ayat Quran, yang ini ayatul kursi. Tok Syekh kita, Tok Wali kita, Tok Guru kita sekarang ni yang cerita hebat-hebat tu, okey, dia orang boleh bawa cerita zikir lain, ayat lain apa semua yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nampak betapa hebatnya dia orang ni, lagi hebat daripada syaitan. Alright. So ini hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah untuk kita baca, kerana Allah akan menjaga sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah, ayatul kursi yang duduk dalam surah Al-Baqarah itu, Allah akan menjaga sepanjang malam sehinggalah ke waktu pagi. Jadi berdasarkan hadis ini kita faham juga bahawa salah satu zikir sebelum tidur ialah membaca ayatul kursi. Baik. Hadis ketiga yang ingin saya kongsikan, okey, daripada Ubay bin Ka'ab juga, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, ya. Juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ubay bin Ka'ab menerangkan bahawa ayahnya, okey, maaf, Ubay bin Ka'ab menerangkan, saya baca terjemahannya sahaja, bahawa mereka memiliki tempat penjemuran yang di dalamnya ada kurma, tempat mereka jemur kurma, ya. Dan alat ini termasuk sesuatu yang selalu dijaga, namun ternyata ditemukan berkurang. Maknanya duk jemur kurma tu, sekali tu ternyata jumlah kurma yang dijemur tu selepas tu tengok dah berkurang pula.
Maka pada satu malam menjaganya, dan ternyata dia melihat seekor binatang seperti bentuk anak remaja yang baru balik. Dia binatang tapi anak remaja yang baru balik. Lalu Ubay memberi salam, dan dia pun, binatang tu menjawab salam. Lalu dia berkata, siapakah kamu, jin atau manusia? Okey, yang duk curi kurma tu lah. Dia menjawab jin. Lalu aku, yakni Ubay berkata, berikanlah tanganmu kepadaku. Ternyata tangannya adalah tangan anjing dan berbulu seperti bulu anjing. Maka aku katakan, beginikah bentuk jin? Dia menjawab, sesungguhnya kaum jin sudah mengetahui bahawa di antara kami ada yang lebih parah dariku. Okay? Kaum jin ni ada yang lebih parah daripada apa yang Ubay bin Ka'ab sedang berbicara sekarang ini. Aku bertanya lagi, apa yang mendorongmu melakukan hal ini, yang ini mencuri kurma? Dia menjawab, telah sampai khabar kepadaku bahwasanya engkau suka bersedekah, maka dari itu aku ingin mendapatkan bahagian dari makananmu. Aku, yakni Ubay berkata, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia menjawab, ayat ini, iaitu ayatul kursi. Ubay berkata, lalu dia, jin tadi tu meninggalkan aku. Lalu Ubay pergi kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkan peristiwa itu. Baginda bersabda, telah berkata benar si keji itu. Alright. Jadi kalau yang tadi tu hadis yang kita baca daripada Abu Hurairah yang menjaga gedung simpanan makanan ataupun simpanan zakat fitrah, sebab zaman Rasulullah SAW dulu zakat fitrah tu dalam bentuk makanan asasi kan. Itu syaitan tu ajar untuk dibaca pada waktu malam. Sekarang ini pada bila-bila masa sekalipun. Okey? Sebab kalau kita baca sekali lagi, Ubay bertanya kan, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Apa yang dapat menjaga kami manusia daripada kalian, daripada jin? Dan syaitan, iblis semua pun daripada kalangan jin. Right? Jadi jin itu sendiri menjawab, jin yang menyamar itu, yang datang mencuri kurma itu, dia sendiri menjawab ayat ini, iaitu ayatul kursi. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dengan darjat yang sahih. Maka ayat ini, hadis ini sekali lagi menerangkan keutamaan ayatul kursi, di mana ia dapat memelihara kita daripada gangguan jin. Okay? Dan hadis terakhir yang ingin saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Shaybah dengan darjat yang sahih, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini sesuatu yang di luar jangkauan akal kita, maka kita dengar dan beriman saja. Sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat dan kita beriman kepadanya. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat ini, yang ini ayatul kursi, memiliki satu lidah dan dua bibir, dan ia mensucikan, okey, dan ia mensucikan Allah di sisi arasy-Nya. Maknanya ayatul kursi ini di sisi arasy Allah SWT, boleh berbicara, ada lidah dan juga dua bibir, dan dia mensucikan Allah di sisi arasy-Nya. Yang ini kita tak dapat nak fikir macam mana. So kita hanya dengar, kita hanya baca, dan kita hanya beriman kepadanya. Demikianlah beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan ayatul kursi, hadis-hadis yang sahih darjatnya ya. Jadi ringkasnya apa yang dapat kita belajar? Ia adalah zikir yang Rasulullah anjurkan untuk kita baca selepas solat-solat fardu, dan ia memiliki satu keutamaan yang besar, di mana ia akan memudahkan, melancarkan, melajukan perjalanan kita ke syurga insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia adalah ayat yang teragung dalam Al-Quran. Surah yang teragung, surah yang terbaik, surah Al-Fatihah. Ayat yang teragung, ayat yang terbaik ialah ayatul kursi. Yang ini ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. Apabila dibaca malam hari sebelum tidur, ia akan menjaga kita daripada gangguan syaitan, gangguan jin pada waktu malam. Bahkan bila kita lazim membacanya, ia akan selalu menjaga kita daripada gangguan
gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Dan ia juga adalah ayat yang memiliki lidah dan bibir yang selalu mensucikan Allah, berzikir pada Allah di sisi arasnya, ya. Jadi ini hadis-hadis menerangkan keutamaan ayatul kursi, sehingga dengan itu ayuh kita lazim membacanya. Bagi yang belum menghafalnya, ayuh kita menghafalnya. Okay? Dalam phone masing-masing ada aplikasi Quran kan? Kalau tak ada, sepak muka sendiri, install sekarang. Jangan dalam phone tu ada macam-macam perkara lara, tetapi aplikasi Al-Quran tak ada. Jangan ikut dengan bisikan syaitan. Syaitan akan bisik, aplikasi tu orang kapiak buat. Dia tukar-tukar ayat Quran tu. Kalau kita tengok aplikasi Quran tu, yang dah download tu 1 juta, yang dah download tu 5 juta orang. Maknanya aplikasi tu reliable lah tu. Okay? Alright, jangan ikut dengan bisikan syaitan. Nanti phone tu ada ayat Quran, nanti aku masuk toilet ke apa ke, salah pula. Tak, ayat Quran hanya salah apabila dalam phone tu kita buka. Maknanya kita buka aplikasi tu, kita paparkan ayat Quran dan kemudian kita bawa masuk dalam toilet, dalam tandas. Itu baru salah. Tetapi kalau aplikasi itu dalam keadaan tertutup, bila tertutup, ayat Quran itu disimpan dalam phone dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk kod. Ia bukan dalam ayat begitu. Sama juga dalam diri kita pun kita ada hafal. Kita ada hafal paling-paling kurang Al-Fatihah, paling-paling kurang surah Inna atau Inna Kal Kausar kan. Tapi kita masuk toilet juga kan. Sebab bila kita tak membacanya, ayat itu tersimpan dalam otak kita. Sama juga ayat Quran, kalau dalam aplikasi phone yang salah, kita masuk tandas dan kita buka aplikasi itu. Tapi kalau aplikasi itu dalam bentuk yang tertutup, tidak salah. Okey? Jadi ayuh install ayat Quran dalam phone dan kemudian kita cari ayat tu, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Kebanyakan aplikasi Al-Quran ada fungsi kita boleh bookmark ayat tersebut, lalu lazimlah membacanya dan insya-Allah moga-moga Allah permudahkan kita untuk menghafalnya. Ini bagi yang belum menghafal, yang belum tahu di mana ayatul kursi itulah. Alright? Okey, jadi ayuh kita lazim membacanya, kita menghafalnya. Dan ayatul kursi ini ada masa-masa khusus untuk kita baca, seperti sebelum tidur, seperti selepas solat fardu, dan boleh kita baca pada bila-bila masa. Ia juga boleh menjadi zikir mutlak. Kita tengah drive sampai simpang lampu merah, tak payah buka phone, tak payah tengok WhatsApp group punya message. Tak, at least put your phone aside, duduk baca saja ayatul kursi sebagai satu zikir mutlak. Jangan kita mengkhususkan setiap kali lampu merah baca ayatul kursi. Bukan itu maksud saya. Tetapi ada masa lapang sikit tu, yang 2-3 minit tu tak apa, baca saja ayatul kursi tu. Dan sudah tentu bila kita baca ayatul kursi, kemujarabannya atau the power inside ayatul kursi ialah bila kita memahaminya. Sebab kalau kita baca kemudian kita tak faham dan kita masih takut kepada jin. Sebagai contoh, kita baca sebelum nak tidur, tapi sambil baca tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam hati tu kita masih takut dengan syaitan. Dalam hati tu kita masih takut dengan jin tu. Tengok, dia bukan mentauhidkan Allah, dia bukan meyakini Allah, tapi dia lagi takut pada aku. Dia bukannya faham apa dia baca pun kan. Jadi insya-Allah dalam video seterusnya saya akan terangkan pula, huraikan secara ringkas, tafsir secara ringkas ayatul kursi ini, supaya kita dapat membacanya dengan penuh penghayatan. Kerana bila ada penghayatan, itulah kemujaraban ataupun power bagi ayatul kursi itu akan dapat melindungi kita daripada gangguan syaitan, gangguan jin, dan juga dapat kita meraih manfaat-manfaatnya yang lain. Kita jumpa lagi insya-Allah, ya. Baik, moga sementara tu bagi yang belum hafal, sila hafal. Bagi yang belum biasa baca, ayuh kita lazim membacanya. Kalau malas-malas, ingat balik, ulang kaji balik hadis-hadis yang baru saya sampaikan tadi tentang keutamaan, kehebatan, keistimewaan, keagungan ayatul kursi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.